Di blog ini, kami ingin mengajak anda untuk memberikan tumpuan kepada wilayah Pantai Timur. Jika dilihat, wilayah Pantai Timur lebih dikenali sebagai destinasi pelancongan berbanding sebuah destinasi pelaburan. Bagaimana kita boleh memahami realiti semasa dan adakah persepsi ini benar? Untuk itu kita bersama kita langsung melalui Skype sekarang ialah pengurus besar bahagian pengurusan pelabur Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC, Saudara Saiful Bahri Samlan. Saudara Saiful, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang inisiatif-inisiatif Majlis Ekonomi Wilayah Pantai Timur untuk menarik pelabur domestik dan juga luar negara untuk melabur di Pantai Timur. Apa offering ataupun kelebihan yang ditawarkan pada ketika ini? Baik, terima kasih Cik Zulfitri ya. Ya, saya. Hello, Cik Zul. Ya, teruskan Cik Saiful. Baik, ya betul. Sekarang ni kebanyakan orang dia mengetahui bahasa Pantai Timur ini sebagai destinasi pelancongan. Tapi sebenarnya peningkatan pelaburan dalam sektor-sektor lain telah meningkat ya, especially dalam 10 tahun yang lalu. Dan ciri-ciri untuk menarik pelaburan pada wilayah Pantai Timur ini terdiri daripada infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan raya besar dan pelabuhan maritime. Akan datang juga adalah lagi pengembangan lebuh raya seperti lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 dan ECRL ya, laluan kereta api daripada Port Klang sehinggalah kepada Kota Baru. Itu adalah infrastruktur. Lagi satu adalah infrastruktur dalam bentuk taman industri. Dan ECRDC sendiri telah membina taman-taman industri dan ini dalam bentuk 4 tema ya, bentuk perbuatan am, petrokimia, otomotif dan produk-produk halal. Dan terakhir sekali dan juga amat mustahak adalah package insentif fiskal oleh kerajaan dalam bentuk pengecualian cukai ya, pengecualian cukai dan juga program-program untuk membina sumber insan modal insan. Jadi inilah ciri-ciri utama yang telah menarik pelabur-pelabur kepada wilayah ini. Dan juga lagi satu, daripada aspek alam semula jadi, Malaysia ni sebagai Cik Zul tahu memang tiada bencana alam yang serius ya, seperti gempa bumi ataupun tsunami. Dan itulah lagi satu ciri yang selalunya pelabur kata adalah bagus untuk Malaysia dan juga Pantai Timur. Dan saya difahamkan di bawah Plan Indo ECR 2.0 antara matlamatnya ialah untuk capai 70 bilion pelaburan baru ke Pantai Timur. Adakah ECRDC masih lagi fokus dengan matlamat ini memandangkan sekarang ini kalau kita faham ekonomi dunia terjejas teruk dengan pandemik COVID-19 dan dijangka akan mengambil masa untuk pulih. Bagaimana matlamat ini, adakah ianya diubah sesuai ataupun masih lagi kekal dengan target 70 bilion itu? Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit ya. Pada plan induk pertama asal kami, sasaran pelaburan komited ya, daripada 2008 sehingga 2020 adalah 110 bilion ringgit kumulatif. Tapi sasaran ini telah dicapai pada tahun 2017. Jadi kami dah dapat capai ini dengan 3 tahun lebih awal. Pada tahun 2018 kita dah start mula Master Plan 2.0 yang ada sasaran 70 bilion sampai 2020-2025. Betul, kesan pasca COVID-19 ini negatif untuk seluruh dunia. Tapi buat masa ini terlalu awal untuk kami untuk mengadjustkan sasaran itu dan dengan Master Plan 2.0 dan juga strategi-strategi untuk pasca COVID-19, we are still going to stick to the 70 billion target lah ya. Dan kami rasa bolehlah capai dengan usaha yang lebih banyak daripada hari ini sampai ke akhir 2025. Apa cabaran untuk pelaburan di Pantai Timur khususnya? Kerana kita faham juga sepanjang sebelum ini, dalam 10 tahun kebelakangan ini, banyak industri-industri besar dan juga industri-industri berteknologi tinggi dibawa masuk. Tapi dalam masa yang sama, Pantai Timur adalah daripada segi geografinya tempat yang perlu diseimbangkan antara pembangunan ekonomi dan juga pemeliharaan alam sekitar dan juga kelestarian penduduknya. Jadi bagaimana dalam aspek perancangan dan juga pelaburan, segala aspek ini diambil kira dan juga memahamkan situasi itu dalam konteks masyarakat di Pantai Timur? Okey, yang mustahaknya saya kata tadi adalah infrastruktur. Tapi kita punya pengembangan infrastruktur dan pelaburan-pelaburan yang kita tarik ini, kita telah belajar daripada kawasan-kawasan yang telah maju daripada zaman dulu supaya
cara kita maju ke hadapan, kita avoid all the older methods of cara-cara pelaburan yang lama supaya ia adalah lebih nilai tinggi, adalah lebih eco-friendly dan lebih intensif, berteknologi intensif. Jadi saya nak cakap sikit ni, untuk pasca COVID-19 ni kita ada letakkan 3 penjuru, strategi 3 penjuru. Ia adalah retain, attract and create. Retain ni kita bagi sokongan kepada pelabur-pelabur yang hadir sekarang ni. Diorang pun ada yang juga menghadapi kekangan. Kita bagi support dalam apa yang kita boleh buat. Attract adalah untuk menarik lagi pelabur-pelabur dalam ekosistem sektor-sektor yang sedia ada sekarang. Ya. Dan ketiga adalah create. Okay. Dengan COVID-19 ni ada lagi peluang yang kita dah terbuka kepada kluster-kluster sektor yang sebelum ni bukan laris tapi sekarang ni lebih laris. Terutamanya saya bagi example seperti devices, personal protection gear, ya. Dan juga kita nak tengok supaya especially dalam sektor petrokimia, ya, boleh membuatkan bahan-bahan mentah untuk produk-produk seperti medical devices, seperti respirator, mask, baju-baju yang protektif ni, supaya kita cantumkan ekosistem lama dengan ekosistem baru. Jadi ingat, ya, retain, attract dan create. Mungkin kita dapat fahami dalam konteks masyarakat secara keseluruhannya, daripada segi sumber manusia juga, wilayah Pantai Timur juga menyediakan pasaran modal insan yang cukup, yang saya rasa memiliki kapasiti yang cukup untuk memacu pertumbuhan kemajuan ekonomi di sana dalam masa 5 atau 10 tahun lagi. Jadi apa perkara yang boleh diberikan jaminan kepada masyarakat di Pantai Timur khususnya dengan pertumbuhan kemajuan ekonomi dan juga dalam masa sama memberikan peluang-peluang pekerjaan khususnya. Bagaimana itu dapat disediakan atau pemikiran itu ada untuk jangka masa terdekat ini? Okey, secara lazimnya bila ada projek baru, pelaburan baru, terbukalah peluang kerja, kan. Tapi dengan sasaran kita yang projek-projek yang berteknologi tinggi, yang memerlukan kemahiran tinggi ini, kita dengan selarinya kita ada program juga untuk meningkatkan tahap kemahiran. Kita sekarang ni ada bantuan, ya, kepada pelabur-pelabur supaya bila dia masukkan pekerja baru, ya, especially fresh graduate ke unemployed graduate-nya, kita bagi bantuan dan masa dia bawa ke pekerja baru tu, dia ada dalam 3 bulan atau sampai 6 bulan untuk latihan supaya kemahirannya menemui keperluan mereka. Jadi dalam masa 3-6 bulannya, ECRDC akan memberi bantuan sebagai subsidi gaji, sehinggalah pekerja-pekerja itu dapat tahap kemahiran yang optimum. Dan ini adalah satu lagi daya penarikan yang kita gunakan untuk menarik pelabur di Pantai Timur. Terima kasih. COVID-19 juga, kita juga adalah pemudah cara insentif kerajaan seperti prihatin dan penjana. Itu antara lain perkara yang mungkin kita dapat telusuri dan juga lihat di masa akan datang. Terima kasih Saudara Saiful Bahari Samlan, merupakan pengurus besar bahagian pengurusan pelabur Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECDC.